Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah menjadikan diri kita di antara hamba-hambanya yang terpilih untuk menguasai ilmu sunnah, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dan cuba beramal dengannya. Dan kita mengharap dengan adanya bekalan ini menyebabkan timbangan kita di sisi Allah nanti berat dan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga, seperti mana hadis Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha dalam menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga, dan kita mengharap agar Allah permudahkan bagi kita jalan ke syurga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung balik pelajaran kita dalam bab yang berikutnya, muka surat 269, bab murah hati dan suka membantu. Bab murah hati dan suka membantu. Okey. Bab murah hati dan suka membantu ini termasuk bab yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang mana ianya merupakan akhlak di antara akhlak yang terbaik. Ya, murah hati, suka membantu. Okey. Di mana dalam bab ini dibahagikan kepada 6 bahagian. Pertama, murah hati demi meraih pertolongan ilahi. Yang kedua, semangat yang berbagai. Yang ketiga, berbagi kebaikan melalui harta. Yang keempat, setiap kebaikan termasuk sedekah. Yang kelima, meneladani kemurahan hati Rasulullah SAW. Dan yang keenam, keutamaan sedekah. Okey. Bab murah hati dan suka membantu. Murah hati ini adalah satu keistimewaan yang Allah bagi, bukan semua orang yang ada bersifat murah hati ini. Kadang-kadang sifat keras hati itu ada. Ya, murah hati ini terlalu sedikit. Namun begitu kita mengharap Allah berikan kita sifat-sifat yang terbaik. Apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, kita nak sifat tersebut. Apa yang Allah berikan kepada Nabi, kita nak contoh yang terbaik itu ada dalam diri kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, contoh-contoh ini memerlukan mujahadah. Ya, memerlukan kekuatan jiwa bagi mereka yang ingin mengislahkan diri mereka menjadi orang yang baik ataupun orang yang beriman. Mereka memerlukan sedikit kekuatan yang disebutkan mujahadah. Ya, fa in jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Jika mereka itu bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya mereka itu bersungguh-sungguh untuk diri kita. Tuan-tuan dan perempuan, memang tidak dinafikan. Kadang-kadang sifat itu diberikan, Allah kurniakan, maksudnya dari kejadian kita disebabkan bimbingan ibu dan ayah kita di waktu kecil. Ya, namun begitu di sana kadang-kadang sifat ini perlu dilatihkan. Ya, sifat ini perlu dilatihkan. Kerana apa? Kerana sifat-sifat ini kadang-kadang perlu diajarkan kepada diri kita. Kalau tidak, ianya akan mendatangkan kesusahan, macam mana kita nak sebut, paksa pada diri untuk menjadi yang terbaik. Seperti mana kalau kita ikutkan, kadang-kadang kita ni malas kan, kena paksa diri kita untuk menjadikan rajin. Tiba time malas tu, ya kita rasa malas sangat-sangat. Kena paksa diri kita itu menjadi rajin. Begitu juga kalau kita dulu, ingat tak zaman kecil-kecil dulu malas nak belajar. Jadi mak ayah paksa kita dengan masukkan kelas tuitionnya, dengan berbagai-bagai aktiviti. Itu semua adalah latihan-latihan. Ya, kalau tidak, masa kan kita mampu untuk berada sehingga hari ini. Okey. Jadi paksaan-paksaan ini kadang-kadang merupakan satu perkara yang penting, mujahadah. Yang disebutkan mujahadah, apatah lagi kita telah bicarakan masalah hati adalah masalah besar. Masalah hati adalah penentu syurga neraka seseorang. Kerana apa? Dia berkaitan dengan i'tiqad, kepercayaan, keyakinan kita.
kalau betul kepercayaan kita, keyakinan kita, maka i'tiqad itu akan betul, maka insya-Allah ianya menentukan syurga kita. Tetapi kalau tak betul i'tiqad kita, maka ianya akan membawa ke neraka. Ya, perkara ini merupakan asas yang mesti kita clear. Setiap peribadi Muslim mesti clear. Dia tak boleh tak clear dalam bab tauhid ni. Kerana apa? Bab akidah ini adalah penentu syurga neraka. Bila kita masuk sahaja dalam kubur, persoalan yang akan ditanya 3 perkara. Apa dia? Marrabbuka, siapakah Tuhan kamu? Lepas tu, man nabiyuka, ataupun dalam riwayat yang lain, madinuka, apakah agama kamu? Wasalis, yang ketiga, man nabiyuka, siapakah nabi kamu? Jadi 3 soalan ini adalah rukun kepada rukun iman kita. Ya, ia merupakan satu perkara prinsip yang mesti kita jelas. Kalau bayangkan tuan-tuan dan perempuan, kita ni nak menghadapi exam lah kan, nak menghadapi exam. Kita tahu exam kita misalnya biology. Okey, subjek yang kita mesti study adalah biology. Bukan subjek kita study fizik atau kimia, ya, bukan. Kita mesti study biology. Kenapa? Yang akan kita jawab ni biology. Tetapi kalau yang kita sangka apa salahnya kita buatlah, mungkin kita boleh jawab dengan fizik ke, kimia ke, geografi ke, itu semua andaian kita yang mana confirm kita tak pas dalam jawapan kita yang akan datang. Begitu juga dalam bab ini, soalan Allah dah bocorkan kepada kita melalui lisan Rasulullah. Apa yang akan ditanya di dalam kubur, maka kita kena jelaslah. Yang bertanya tu 3 perkara, marrabbuka, siapa Tuhan kamu, madinuka, apakah agama kamu, wa man rasuluka, atau siapakah nabi kamu. Maksudnya bukan suruh kita hafal, tetapi amalan kita yang akan menjawabnya nanti. Tuan-tuan dan perempuan, amalan kita, ruh kita ini dibimbingi oleh amalan kita ini yang akan menjawab di alam barzah nanti. Kalau amalan kita dengan Allah pun kita tak clear, ya, agak-agak kita boleh jawab dah. Macam soalan tadi, biologi dibagi untuk diexamkan, tiba-tiba kita study buku geografi atau fizik. Takkan keluarnya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, apa juga bidang yang kita duduk, fardu kifayah ni tak menjadi masalah. Tetapi pastikan fardu ain, masalah akidah, masalah tauhid kita dengan Allah mesti clear. Akidah kita terhadap agama kita ni mesti clear. InsyaAllah baru kita boleh jawab. Okey? Jadi di sinilah amat penting kita mengikuti Rasulullah SAW. Baik, dalam tajuk ini berkaitan dengan bab murah hati dan suka membantu. Imam Bukhari dalam lafaznya berbuat baik kepada setiap makhluk yang bernyawa mendatangkan pahala. Berbuat baik kepada makhluk yang bernyawa mendatangkan pahala. Ini merupakan salah satu matan hadis yang Rasulullah mengingatkan pada makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya, makhluk-makhluk yang bernyawa tetap mendapat pahala. Sehingga kan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh wanita dalam riwayat kisah wanita ataupun lelaki yang memberi minum anjing di waktu kehausan itu, ya, yang mana ianya menceritakan bagaimana kedudukan seekor anjing, ya, seekor anjing yang bagi masyarakat kita, ya, melihat anjing ni satu benda yang terlalu, ya, terlalu hina, terlalu kotor, ya, sehingga datang hukum najis mughalazah itu, ya. Bagi Bani Israel pun lebih kurang begitu pada ketika dahulu. Namun apabila disaksikan dengan hadis tersebut kerana memberi minum kepada anjing tersebut, lalu Allah ampunkan dosa wanita itu sebagai penzina pada ketika itu, ya, mungkin dia terpaksa ke apa ke, lalu Allah ampunkan dosa dia. Bayangkan, ataupun dalam riwayat mengatakan lelaki yang fasik itu diampunkan dosa kerana ada jiwa itu, ya, kesian kepada binatang. Begitu sekali, ya. Baik. Kalau kita bacakan hadis itu, betapa telitinya Rasulullah membicarakan kenapa dia dapat tahap yang begitu tinggi. Kerana disebabkan berkaitan dengan dia di antaranya menggigit kasut dia, ya, naik ke atas telaga tu, dan dia gunakan kasut tu. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, kita ni rasanya nak gigit kasut dekat luar tu rasa tak tergamak, ya.
tak tergamak kita nak meletakkan kasut tu pada mulut kita. Ya, ini kan pula nak bagi anjing. Tetapi wanita ini, ya, dia sanggup gigit kasut dia tu. Cerita kan, dia naik panjat air tu, ialah kasut dia bertakung. Dalam riwayat mengatakan khuf dia tu bertakung. Jadi lepas tu dia ambil air, dituangkan kepada anjing tu. Ya, subhanallah. Bayangkan, disebabkan itu sahaja dah mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi jika kita, ya, menjaga manusia, keluarga kita, anak dan isteri kita, suami kita, ya, confirm kita tetap akan mendapat ganjaran yang besar. Ya, apatah lagi kita nak bawa keluarga kita kepada memahami Al-Quran dan As-Sunnah seperti mana yang dibawa oleh 3 kurun yang terbaik. Jadi itu dia. Adapun seorang wanita yang dikatakan mengurung kucing dia, yang menjadi masalah mengurung itu tidak salah. Tetapi di dalam hadis itu mengatakan tidak memberi makan. Kerana akhir hadis itu mengatakan, alangkah baiknya jika dibiarkan kucing itu keluar dan mencari makan dia sendiri. Kucing tabiat dia bukan macam manusia, tak reti nak cari makan. Ya, tunggu je. Ya, tetapi kucing Allah berikan kelebihan dia, duduk je kat mana, kena pula kalau duduk kat pasar borong kan. Masya Allah, ikan semua. Ya, setengah orang dia nak buang kucing tu, dia buang kat pasar borong, kat tempat-tempat yang dijangka ada makanan. Itu tak apalah. Tapi janganlah kat kedai makan ke, kenapa? Orang kedai makan ni pun dia ada peraturan yang mesti dia ikut, bahawa binatang tidak boleh ada di kawasan dia tu. Sebenarnya, kita pula main campak, dah tahu dia banyak gulai lebih, ikan lebih, buang kat tong sampah, kita buang kat situ. Namun kita tak cakap apa-apa dalam bab itu, ya, masing-masing punya hal. Cuma dalam bab itu sahaja wanita itu dihukum, Rasulullah katakan dia ke neraka kerana membiarkan kucing dalam kurungan dia, tidak beri makan. Ini di antara kaedah yang perlu kita lihat, walaupun binatang yang sebesar itu pun diambil kira bagaimana hukum dia untuk dia diihsankan. Namun begitu, saya menasihatkan kepada peminat-peminat kucing, kerana ada peminat-peminat kucing ni, ya, dia lebih sayang kucing daripada jiran dia. Bukti dia, ya, saya tak lepaskan kucing saya, ya Ustaz, saya kurung. Ya, betul, bagus. Ya, saya bagi dia makan, saya jaga dia, bagus, alhamdulillah. Tapi masalahnya yang tak bagus tu, saya biarkan bau tek kucing tu sampai ke jiran. Itu tak bagus. Ya, lalat-lalat datang ke rumah jiran, itu tak bagus. Itu menyakiti jiran. Ya, bila bertemu dengan hukum menjaga kucing itu disukai dengan menjaga hati jiran, maka kita mengatakan menjaga hati jiran itu lebih diutamakan kerana mereka itu manusia. Ya, sehingga Jibril mengatakan hampir-hampir aku menyangka, Rasulullah mengatakan hampir-hampir aku menyangka bahawa jiran itu, ya, adalah orang yang layak untuk diwasiatkan, disebabkan betapa banyak kali Jibril mewasiatkan, menasihati Rasulullah SAW berkaitan dengan jiran. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya, hukum hakam berjiran pun kita kena ambil tahu jugalah, terutamanya bab bela-bela kucing macam ni kan. Kerana kadang-kadang pertarungan sengit jiwa kita antara kucing dan jiran. Ingat, bila kita mati, jiran yang akan membantu kita, bukan kucing. Ya, itu kena ambil faham elok-elok. Kita sakit, bukan kucing yang nak bawa kita ke hospital, jiran kita. Ya, begitulah keadaan. Kalau nak bagi cekodok pun bukan kucing yang bagi kita cekodok, jiran juga yang bagi cekodok. Okey, ala kulihan, ya, sama-sama kita menghayati apa yang Rasulullah kata berkaitan dengan binatang. Namun begitu, di sana ada binatang-binatang yang mana adalah hukum dia yang tersendiri. Kadang-kadang kita boleh kesian pada binatang-binatang ni, tetapi kadang-kadang tidak boleh kesian. Seperti ular, ya, ataupun perkara-perkara seperti yang dibenarkan bunuh, seperti ular, gagak, helang, apa lagi, ya, yang boleh dibunuh, harimau, binatang-binatang buas macam itu. Ya, itu tak ada kesian. Ya, kalau kesian itu alamatnya jadi macam kita nunggu harimau makanlah, ataupun menunggu ular patuk kita. Benda tu yang mana boleh dibunuh, maka bunuh. Ya, kerana dibenarkan dalam Islam, binatang-binatang yang memudaratkan hukumnya bunuh, seperti kalau jengkin, ya, ataupun lipan, ya. Baik, kalau lipas macam mana pula? Ya, benda yang tidak bermanfaat perlu dibuang.
Okey, baik. Pertama, murah hati demi menarik pertolongan ilahi. Ya, pertolongan Allah. Murah hati ini di antara sifat yang paling hebat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun disebut sifat pemurah. Dan yang memiliki sifat pemurah yang maha agung Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya beriman dengan sifat pemurahnya. Kerana pemurahnya dia tidak kira siapa kita, siapakah makhluk itu, dia akan bagi rezeki kepada hamba-hambanya yang diciptakannya. Termasuk binatang-binatang, hatta binatang-binatang itu dianggap binatang yang berbahaya, binatang yang berbisa, binatang yang kita tidak suka pun mendapat ya rezekinya. Hatta ulat-ulat ya di dalam batu buat kata orang pun mendapat rezekinya. Hatta kuman-kuman yang ada di tubuh kita pun mendapat rezekinya. Nanti mereka tanya kenapa Allah jadikan benda-benda begitu. Itu bukan urusan kita untuk mempertanyakan. Ingat, bila Allah jadikan itu ada hikmahnya. Ya, Allah jadikan iblis ya untuk menguji kita, untuk mendapatkan makam kita tertinggi. Allah jadikan halal dan haram untuk kita cenderung pada halal dan meninggalkan haram. Bila kita buat macam itu, terus kita mendapat pahala. Ya, jadi apa yang Allah jadi berbentuk buruk itu ada hikmah untuk memberi ganjaran terbaik ataupun memberi ilmu yang bermanfaat. Kalau tak ada COVID, kita tak tahu tentang pengurusan keselamatan penjagaan diri kita. Ya, kalau tak ada COVID, kita tak tahu makhluk Allah yang bernama COVID ni ada yang mendatangkan efek kepada manusia. Ya, jadi semua tu ada hikmah yang mana orang yang tahu COVID dia menyelamatkan manusia, maka dia mendapat habuan dunia dan akhirat. Bagi kita pula lebih berjaga-jaga. Ya, lebih berjaga-jaga. Masya-Allah. Baik, jadi di sini kita lihat. Di antara karakter dan akhlak mulia orang mukmin ialah murah hati dan suka membantu. Ini sebagai salah satu kriteria seorang dikategorikan sebagai orang mukmin sejati. Okey? Jadi orang mukmin dia memang suka membantu. Ya, membantu ringan tulang. Macam kita lihat di jemaah-jemaah kita di musim haji, banyak ya ringan tulang, bertolak ansur, itu semua sifat-sifat yang terpuji. Ya, tidak nafikan juga ada yang tak sabar kan. Tapi kita mengatakan sifat-sifat terpuji ini ya kadang-kadang mereka tu tak sabar tapi mereka cuba melatihkan kesabaran di sana, cukup cantik ya, cukup indah. Baik. Mukmin sejati itu adalah orang Islam yang peduli kepada saudara seagama serta mudah tergugah untuk membantu dan berbagai kebaikan dengan sesama hamba Allah. Ya, jadi dalam bab ini mukmin sejati ini adalah orang Islam yang peduli kepada saudara seagamanya. Ini di antara perkara yang penting dalam membicarakan tentang saudara seagama kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, yang mana kita kena faham bila kita mengaku kita Islam, kita di bawah kekuatan, yakni di bawah panduan yang dijanjikan oleh Allah, sudah tentu jalan itu adalah syurga. Kewajipan kita bila kita mengakukan diri kita sebagai Islam, maka kita menjaga agama kita, menjaga akidah kita, tauhid kita, agama kita kepada diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari neraka. Dan begitu juga dengan adanya kita sebagai seorang Muslim, kaum kerabat kita, rakan-rakan kita, semua orang Muslim sedunia ini adalah saudara kita. Ya, mungkin kita setelah jatuhnya khilafah Al-Uthmaniyah ini merupakan kekuatan kita dah lemah, jadi beberapa perkara telah hilang di dalam jiwa kita. Kerana ianya adalah usul dalam agama kita yang disebutkan wala wal bara. Ya, wala wal bara, kesetiaan kepada orang-orang yang beriman dan kebencian kita kepada orang-orang yang tidak beriman kena ada dalam jiwa kita. Ya, bila ada dalam jiwa kita wala wal bara, maka ini yang akan menguatkan agama kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sejarah di Madinah telah mengajar kita. Bayangkan di waktu zaman di mana Yahudi menguasai ekonomi di Madinah. Kita tahu sejarah Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir yang datang ke Madinah itu, yang mengharapkan mereka lah mendapat keturunan Rasul, menjadi Rasul di akhir zaman. Mereka menguasai dari sudut bidang perniagaan dan politik Madinah. Ya, sehingga kan kaum Aus dan Khazraj itu bangsa Arab yang bergaduh sesama sendiri. Yahudi mengambil kesempatan. Ini yang berlaku yang berada di masyarakat kita. Sesama Islam kita bergaduh. Kerana kita tidak ada wala wal bara.
kesetiaan kita kepada orang yang beriman, kebencian kita kepada orang yang kafir. Sedangkan ayat Quran jelas dalam surah Al-Mujadalah menceritakan wala' wal bara' ini kena ada. Kerana persoalan-persoalan, misalnya isu yang sekarang ini berkaitan dengan politik, ya, kita kena ada untuk membuat keputusan wala' wal bara'. Sayang kita, ya, bila kita membicarakan wala' wal bara', kita terus minda kita politik. Sedangkan kita dah tahu bahawa orang-orang kafir mereka akan membela agama mereka. Mereka tidak akan membela agama Islam. Itu yang kita kena faham. Walaupun ustaz, walaupun siapa yang membicarakan bab ini, kita kena faham elok-elok. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ya, kita tengok wala' wal bara' yang kita akan kaitkan dalam bab murah hati dan menolong orang Islam. Dalam surah Al-Mujadilah, bukan surah Al-Mujadilah ataupun Mujadalah. Ya, biasa masyarakat itu Mujadalah. Juzuk yang ke-28. Ayat yang ke-akhir sekali, ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله Ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapa-bapa atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan Allah itulah orang yang beruntung. Ni dia. Kalau tuan-tuan dan puan nak tahu ayat wala' wal bara', inilah dia ayat dia. Yang mana para sahabat menanamkan ayat itu di dalam jiwa mereka, tidak cinta melainkan ya hanya orang-orang yang beriman. Taat setia kepada orang-orang yang beriman. Oleh kerana itu apabila Madinah didatangi oleh Rasulullah SAW, para sahabat terus bertukar konsep dia kepada wala' kesetiaan hanya kepada orang beriman. Bayangkan Yahudi memegang ekonomi pada ketika itu di Madinah. Ekonomi di Madinah. Tetapi setelah Rasulullah datang membawa fahaman yang diwahyukan kepadanya, wala' wal bara', kesetiaan kepada orang beriman dan kebencian tidak setuju kepada orang kafir. Maka kita dapati ekonomi di Madinah terus berubah. Daripada Yahudi memegang ekonomi terus kepada orang-orang yang beriman. Yang seperti Abdul Rahman ibn Auf, seperti Uthman ibn Affan. Ya, tu dia. Jadi berubah 100%. Sehingga kan Yahudi yang menjual telaga terpaksa menjual kepada orang Islam. Kepada Uthman ibn Affan. Kerana apa? Uthman nak membela orang Islam, kekayaan digunakan untuk membela agama ini dan masyarakat Islam.
Nampak tak bagaimana kolapsnya perniagaan orang Yahudi. Tetapi walak dan barak ini kita berhadapan di zaman kita ini kerana kekurangan pengetahuan kita pada agama satu. Dan sifat orang Islam itu ya yang berada dalam perniagaan pun dua. Yang ketiga ialah kita berhadapan dengan beberapa perkara yang lain yang hanya Allah yang mengetahui kepada kita disebabkan kejahilan kita, maka kita tidak berminat dengan barang-barang orang mukmin. Habis kita. Ya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, wala wal bara adalah asas di antara asas akidah. Cuma dia tidak dimasukkan dalam rukun iman, seperti mana jihad tidak dimasukkan dalam rukun Islam, maka dia tetap kedudukannya tinggi. Baik, kita lihat. Jadi mukmin sejati adalah orang yang peduli kepada saudara seagamanya. Jadi tu asas dia, ya. Serta mudah tergugah untuk membantu dan berbagai kebaikan sesama hamba Allah, ya, nak membantu hamba-hamba Allah. Ini tidak menjadi masalah, ya. Saya agak tertarik kepada sahabat-sahabat saya di waktu musim haji baru ni, ya, yang mana di antara sahabat-sahabat kita yang telah memberikan sedekah makan kepada fakir-fakir miskin di Mekah, masya-Allah, dan juga jemaah-jemaah haji. Terima kasih diucapkan, ya. Kenapa jumlah collection yang dibuat untuk membantu jemaah-jemaah ini, ya, orang-orang yang miskin di Mekah sampai puluhan ribu, ya, kita bagi makan, masya-Allah, ya. Terima kasih kepada MKM yang telah berusaha untuk menjadi orang tengah menyampaikan amal-amal bakti yang hendak dilakukan oleh jemaah-jemaah haji, ya. Masya-Allah. Ini di antara perkara yang baik, ya, itu yang menyebabkan kita agak tertarik. Di sana Allah bukakan hati-hati pada jemaah haji kita. Selain daripada melakukan haji, mereka melakukan amal-amal bakti kepada masyarakat-masyarakat di sana. Tuan-tuan dan perempuan, jangan dipandang remeh dengan apa yang mereka lakukan, ya. Baik. Mukmin sejati itu bukanlah orang yang bakhil, kaku dan tidak acuh terhadap kesusahan yang dialami oleh orang lain. Sebab ia yakin bahawasanya Allah akan membalas dan meredai kepeduliannya sebagai firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Kebaikan apa yang kamu perbuat untuk dirimu, nescaya kamu memperolehi balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar amal pahalanya. Okey. Ini di antara perkara, ya, saya agak tertarik dalam bab-bab besarnya pahala ini. Kerana ramai masyarakat kita, dia agak tidak berapa mengambil berat tentang ganjaran-ganjaran pahala yang besar ini. Kerana mereka menganggap ganjaran-ganjaran begini agak dianggap sebagai remeh saja. Tuan-tuan dan perempuan, jangan begitu. Apabila kita membicarakan amalan-amalan ini, kita kena faham elok-elok. Allah bila dia memberikan kita ganjaran pahala, dia bukan bagi nilaian macam kita ala sedekah RM5 cukuplah. Tak, dia bukan begitu. Dan kita berbangga kepada mana-mana orang mukmin yang begitu murah hati, kata orang. Bila dia bagi, dia tidak berkira. Seperti Osman Ibn Affan, Abdul Rahman Ibn Auf yang memberi, dia tidak berkira. Abu Bakar, Omar, semua tu. Ya. Bayangkan, ya, saya bagi contoh, ya. Apabila Rasulullah SAW mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani 'inda Rahman. Dua kalimah yang ringan pada lidah tapi berat pada timbangan dan dicintai oleh Allah. Ya. Dua kalimah, kalau kita kata kalimah, bukan kalimah, ya, perkataan, alah ringan je, tetapi di sisi Allah tu besar, yang memberatkan mizan. Tahu tak, masalah kita pun tak tahu mizan ni apa dia, ya. Kalau tahu pun timbangan, sekadar kita imagine kita tak clear. Mizan yang dikatakan seluas langit dan bumi hanya dibacakan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, memberatkan timbangan itu, ya. Sekali sebutan dah berat timbangan.
berapa banyak sebutan kalau kita mampu sebut, jadikan amalan zikir harian kita, ya, dia akan memberat timbangan yang begitu dahsyat. Contoh lagi, qabliyah subuh misalan, yang mana Rasulullah SAW mengatakan qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Tuan-tuan dan perempuan, kita berada di dunia sekarang ni, apa yang baiknya? Kita tengok teknologi yang tinggi, kita saksikan dengan kehebatan yang ada. Zaman-zaman elektronik, zaman komputer, bak kata orang, semua ada kan. Tetapi bila nak dikomparekan, buat perbandingan antara amalan-amalan ini, ya, perkara-perkara ini dan juga dengan solat 2 rakaat qabliyah subuh, ya, Rasulullah kata lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia ada harta karun, dunia ada emas, dunia ada itu ini dan berbagai-bagai, tetapi bila dibandingkan solat 2 rakaat qabliyah subuh, ianya menjadi kecil di sisi solat 2 rakaat qabliyah subuh. Bagaimana agaknya solat fardu subuh, ya? Lagi besar, lagi hebat. Baik, jadi di sini Allah mengatakan kedudukan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, nescaya kamu memperolehi balasan di sisi Allah sebagai balasan paling baik dan yang paling besar pahalanya. Jadi balasan inilah yang kita nak. Ya, dia bergantung kepada keimanan kita. Saya pushkan lagi kepada tuan-tuan dan perempuan, keimanan perlu dihidupkan. Selagi kita menyebut kalimah Allah itu tidak ada perasaannya, perasaan dalam diri kita untuk merasa agungnya Allah, rindunya kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, berarti hati kita bermasalah lagi. Tuan-tuan dan perempuan, permulaan mukadimah yang kita terangkan, mujahadatun nafs, berjihad dan membentukkan diri ini adalah amat penting. Kerana bila kita mengenal Allah itu, ya, maka dia akan terdetik beberapa perkara ataupun akan berlaku beberapa perkara pengislahan, perubahan berlaku pada diri kita. Ambil balik seperti mana yang kita ulangkan balik, saya mengharapkan kerana tuan-tuan dan perempuan, bila kita faham apa yang kita sebut, nescaya hati kita menjadi lurus terhadap Allah. Masalahnya kadang-kadang on off, dengar azan kita tak peduli. Dah satu bab. Tak kiralah lelaki ataupun perempuan. Sedangkan Allah dah menceritakan dalam Al-Quran tentang tabiat orang yang beriman. Kita ulangkan balik, cuba buka balik semula dalam surah Al-Anfal. Buka balik ayat yang surah ke-8, juzuk ke-9 surah Al-Anfal. Ayat yang kedua. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyebut Rasulullah SAW, kita akan terasa, ya, lepas tu kita kata sallallahu alaihi wasallam. Ada respon kita, paling kurang kita kata sallallahu alaihi wasallam, atau lebih lagi Allahumma salli ala Muhammad. Betul? Betul? Kenapa bila kita menyebut kalimah Allah, tak ada kita nak sebut apa-apa? Ya, kita pun tak terfikir. Di sana ada masalah. Okey, misalan saya sebut, ya, kita sebut air. Tapi kalau kat Mekah, bila sebut air, air Zam-Zam, Masya Allah. Okay. Kat Mekah kan, saya ulangi kan, handphone, bila handphone tu, mereka ambil perhatian. Kan kerap sangatlah jemaah ni tertinggal handphone dalam bas. Sampai saya kata, pertama nasihat, handphone. Yang kedua, handphone. Yang ketiga, handphone. Sampai 3 kali disebut. Supaya mereka ambil perhatian. Kerana bas tu kalau dah tukar, kita dah turun, dia akan ambil orang lain. Berarti handphone yang tertinggal biasanya takkan selamat lah. Ya, baca Sadaqallahul Azim je lah. Okay. Jadi begitu. Bila kita sebut je handphone, handphone. Kan. Dia jadi, handphone. Dia jadi macam terkejut. Okey, dia mula mengelabah, mencari kan. Okey, nampak tak kesan dia? Okey, kalau kita berada di satu kawasan, ya kawasan yang sunyi sepi, gelap pula tu, setengah orang akan sebut hantu. Kan? Meremang bulu rumah saya, nampak tak kesan? Ya, kalimah disebutkan hantu yang tak ada tu, duk percaya, masyarakat percaya sangat ni, sampai meremang bulu rumah apa semua, itu merupakan satu perkara yang agak menarik. Seharusnya perasaan itu ada pada bila kita sebut kalimah Allah. Bila sebut kalimah Allah, perasaan itu yang kita nak dalam jiwa kita. Rasa takut, rasa rindu, rasa berbagai-bagai perasaan kita ada bila kita menyebut kalimah Allah. Tetapi ianya tidak terjadi pada diri kita.
berarti iman kita bermasalah. Memang confirm iman kita bermasalah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bagi pendengar-pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita kena hidupkan balik. Kena hidupkan balik jiwa kita apabila mendengar kalimah Allah, mendengar nama Allah, mendengar tentang agama Quran dan Sunnah ini, dia kena ada ya respon daripada jiwa dalaman kita yang dibuktikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni sempurna imannya itu adalah mereka apabila disebutkan nama Allah gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Tuan-tuan dan perempuan, kalimah yang agung Allah sebutkan ini. Orang-orang yang beriman itu bila disebutkan nama Allah, dia jadi gementar diri dia. Jiwa dia tu rasa Allah Akbar, rasa takut, rasa risau, rasa rindu, rasa dendam dia. Ya. Itu yang kita nak hidupkan dalam jiwa kita. Kita nak jadikan jiwa kita ada perasaan yang begitu. Kalau tidak ada perasaan yang begitu, krisis keimanan kita kepada Allah sedang berlaku. Bila krisis keimanan kepada Allah sedang berlaku, di situlah bermulanya gudah gelana kita, tak tenang hidup kita, rasa itu ini sibuk dengan urusan-urusan dunia yang tak habis-habis. Sehingga kan kita sibuk nak cari rezeki, kita lupa pemberi rezeki. Ini di antara masalah. Kita sibuk nak cari rezeki sedangkan pemberi rezeki itu yang perlu kita fokuskan. Allah pemberi rezeki. Kita tinggalkan solat kerana nak cari rezeki. Merupakan satu perkara yang berbahaya. Kerana kita tidak kenal siapa dia Allah sebenar. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan ianya memerlukan latihan. Mungkin sehari dua ni kita sebut memang tak terasa. Tapi saya paksakan. Ya, pada saya pernah paksakan diri kita. Kita kena paksakan. InsyaAllah sampai satu ketika. Tuan-tuan dan perempuan akan merasakan kenikmatan kalimah Allah itu disebut. Kalimah Rabb itu disebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimah itu disebut, rasa jiwa kita ni terbang melayang-layang untuk bertemu dengan pencipta. Saya mengharapkan kita dapat merasa kemanisan itu. Manis. Ya. Bila disebut kalimah Allah yang merangkumi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma' wa sifat itu dah menyebabkan kita terbang di satu alam yang lain. Apatah lagi kita memahami pembacaan Al-Quran yang imamnya baca. Ya. Cukup Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah rasa bahawa kemanisan beriman kepada Allah itu dah wujud. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak sharekan benda ini kerana saya insya-Allah dengan izin Allah saya nakkan istiqamah dalam bab ini. Kemanisan menyebut kalimah Allah dan Rabb itu ada dalam jiwa. Bila disebutkan terasa manis. Kenapa? Tuan-tuan dan perempuan, kita ni kadang-kadang kelebihan kita seorang itu nak terus beramal disebabkan kemanisan beramal itu ada. Setengah orang disuka sembahyang sunat. Ya, kemanisan waktu beramal untuk melakukan solat sunat tu, bila dia diri tu terasa seronoknya. Bagus. Nikmat yang Allah bagi. Setengah orang suka berpuasa. Ya, kemanisan itu ada. Bagus. Dan macam saya suka menuntut ilmu, pasal saya merasakan kemanisan menuntut ilmu. Memang terasa. Kerana saya minat. Oleh kerana itu saya amat suka menuntut ilmu. Ya, suka. Mendengar ilmu, dapat sikit tu rasa berharga sangat-sangat. Pasal saya pergi kali ni saya pergi, Alhamdulillah, ya, Ustaz Safwan memudahkan bagi saya menguruskan, saya beli kitab. Ya, kitab. Masya Allah, banyak saya beli. Ya, saya beli banyak kerana saya suka. Saya duduk dalam kedai kitab tu rasanya macam duduk di dalam kedai makan bagi orang yang suka makan. Ya. Saya suka sangat-sangat.
Alhamdulillah, Allah bagi. Saya mengharapkan Allah istiqamahkan saya dalam bab. Tetapi dalam bab kemanisan iman ini, kita kena dapatkan semua. Semua orang kena dapatkan. Bila disebutkan kalimah Allah, ada gementar dalam jiwa kita. Bila disebutkan kalimah Allah, ada perasaannya. Perasaan. Nampak tak? Saya terasa sesuatu. Apabila kita menyebut kalimah Muhammad Rasulullah, kita dah set minda kita, lelaki yang agung ini, yang perlu dicontohi dan ditaati, ya, yang tidak boleh dilawan, yang tidak boleh di berbagai-bagai perkara yang kita lihat, yang mesti diambil hadisnya yang sahih, mesti pertahankan dia. Begitu. Letak dalam minda tu. Bila kita beriman dengan hari akhirat, perasaan takut, perasaan mengharap kebaikan, perasaan yang begitu mengharap kepada Allah agar selamat perjalanan. Itu yang datang. Bila ada perasaan itu, tuan-tuan dan perempuan, tengoklah, tuan-tuan dan perempuan akan merasa kemanisan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada agama ini. Memang akan terasa. Di antara yang menyebabkan kita terasa bila dengar kalimah Allah tu dah mula gementar. Jantung tu macam berdebar. Ya, macam berdebar. Hal berdebar pula. Ya. Okey. Lepas tu diikuti dengan kita mempunyai kefahaman ayat Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan, kita akan menangis di waktu solat itu bila dengar tu imam membaca Al-Quran, ayat-ayat yang menggerunkan, ayat-ayat subhanallah, itu bergantunglah. Minta kepada Allah, ya, minta kepada Allah agar Allah berikan kemanisan iman ini. Tuan-tuan dan perempuan, kalau dapat kemanisan iman ini cukup cantik, ya, kita akan merasa bersyukur kepada Allah. Baik, kita lihat. Mukmin sejati itu yakin terhadap kebenaran sabda Rasulullah. Nampak tak? Kalimah digunakan. Mukmin sejati itu yakin. Bila yakin tu maksudnya set dalam minda, aku beriman dan aku bersedia mengikut arahan Rasulullah, dan aku paling kurang aku tetap membenarkan risalah Rasulullah ini, ya, dengan jika ianya hadis yang sahih. Hadis pun sahih. Apa dia? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'asirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Subhanallah, ini agak menarik, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih ini agak menarik, bukan agak, memang menarik. Yang mana dikaitkan, kita ni ada dua hubungan yang besar. Hablum minallahi wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Maka perbicaraan hadis ini ialah berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia. Hubungan dengan Allah dah confirm, dah masalah tauhid mesti kita clear. Beriman seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh iman kita ni ikut tok nenek kita tanpa belajar. Tak boleh nak ikut tok syekh ustaz begitu saja. Kena belajar, kena tahu dan dengar dengan open minded, terbukanya pendengaran dan pemahaman, bukan di atas dasar taksub. Kenapa taksub ini akan membuta mata kita. Walaupun dengan ustaz kita tidak dibenarkan taksub, kerana mereka itu manusia yang akan melakukan kesilapan. Tetapi kita kena dengar, yang mana betul kita ambil, yang mana salah kita tolak. Jika seorang tu ustaz, maka tolak dengan cara yang baik. Tetapi kalau ustaz tu gedebe, itu pulanglah. Gedebe, ustaz tu agak, ya, lain macam je, maka itu kita masih lagi mengatakan beradab waktu berbicara ataupun berdebat dengan orang-orang tertentu. Okey, baik. Jadi kita tengok hadis ini, apa yang Rasulullah katakan. Pertama, dia akan menyatakan berkaitan dengan orang mukmin. Kedudukan orang mukmin ini terlalu tinggi di sisi Allah. Ya, kedudukan orang mukmin ini terlalu tinggi di sisi Allah. Maka ianya lebih diutamakan dalam membicarakan arti kata manusia ini. Okey. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang mukmin ketika ia di dunia, nescaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya pada hari kiamat dari dirinya. Tuan-tuan dan perempuan, saya beriman dengan hari kiamat dan saya dapat menggambarkan betapa dahsyatnya perjalanan hari kiamat ini. Ya, di mana kita menyaksikan melalui hadis-hadis yang sahih, Rasulullah menceritakan anak Adam ini tidak akan selamat
dalam siri perjalanannya sehingga masalah akidah dia jelas. Yang kedua, masalah solatnya ditanya. Nampak tak? Dan perjalanan ini adalah perjalanan yang menggerunkan nafsi. Semuanya berjalan di atas amalan-amalan mereka sendiri. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, ya, saya mengingatkan kepada kita, diri saya dan kita semua, tentang betapa pentingnya bekalan kita ilmu yang bermanfaat ini. Yakni apa bekalan dia? Mengenal pencipta kita, mengenal agama kita, mengenal Rasul kita dengan cara yang baik. Kerana dengan mengenal ini, perjalanan kita akan menjadi mudah di sana. Kalau kita tak kenal Allah, tak kenal Rasul kita dan tidak kenal agama kita, semua perjalanan akan berliku-liku. Lebih dahsyat, menakutkan. Okey. Yang kedua, jangan batalkan amalan kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dalam kuliah saya di Aziziyah, saya telah kupaskan beberapa amalan perkara yang membatal amalan-amalan soleh. Ya, tuan-tuan dan perempuan, ada perkara-perkara yang boleh membatalkan ganjaran pahala-pahala soleh kita ini. Hari ini kita buat haji, hari ini kita buat solat, hari ini kita buat puasa yang wajib-wajib. Tahu tak, disebabkan itu Rasulullah kata, atadrumal muflis. Tahukah kamu siapa itu orang yang muflis? Lalu sahabat mengatakan orang yang muflis di sisi kami adalah orang yang tak ada harta, tak ada dirham wal mata', tidak ada harta, benda dan tidak ada dirham, duit shilling pun tak ada. Lalu Rasulullah mengatakan orang yang miskin, muflis di sisi Allah di hari akhirat adalah orang yang datang bawa solat dia, bawa zakat dia, puasa dia, bawa zakat dia. Dia umpat si fulan. Dia ngadu domba si fulan. Nampak tak? Hubungan kita dengan manusia rupanya, dia akan merosakkan amalan soleh kita nun di akhirat. Kalau di dunia kita dah, astagfirullah, minta maaf, aku minta maaf sangat-sangat pasal mengumpat kamu, yang mengutuk kamu. Mungkin boleh settle lagi, kita hidupkan kehidupan baru, kita dah bertaubat, kita cuba buat perjalanan yang baru. Tak nak mengumpat, tak nak menyakiti orang-orang. Tetapi kalau kita dah berada di mahsyar, berada di tempat timbangan pula tu, ya, bila dibawa kita dah excited sangat. Oh, amalan aku punya banyaknya. Amalan aku. Tiba-tiba kita umpat si fulan. Allah bawakan orang yang kita umpat tu. Lalu diambil amalan kita diberikan kepada orang tersebut. Tuan-tuan dan perempuan, berlaku scammer di akhirat. Amalan kita dipindahkan. Kita ni kalau simpan duit kena scam, kan punya banyaknya duit. Saya bertemu dengan beberapa orang dia kena scam, ya. Habis duit dalam bank. Nasib baik dia masih hidup dan masih lagi berkuat, lalu dia boleh membina balik kehidupan dia. Tetapi kalau di akhirat kita nak bina balik, nak balik ke dunia, macam mana nak balik? Tak boleh balik dah. Kerana perjalanan itu ke depan. Ingat, perjalanan kita di mahsyar adalah ke depan dan bukan berundur. Maka akhirnya matilah kita. Kita akan diazab, bukan mati. Kita akan diazab. Pahala kita diberi kepada siapa yang kita mengumpat. Itu pasal bagi orang yang kena ngumpat selalu tu kata je, Alhamdulillah dia umpat aku. Alhamdulillah banyak pahala dia bagi kat aku. Ya macam tu je. Habis pahala. Kalau kita mengumpat, saya guna kalimah kita tu supaya berhati-hati. Ya, kita mengumpat orang tu dah habis dah. Pahala dah tak ada dah. Ya, sebesar gunung tu dah habis dah disebabkan banyak orang kita mengumpat. Kena pula zaman ni, ya dah nak pilihan raya ni banyaklah kita nak mengumpatnya. Ya, tak cukup-cukup tangan nak mengumpat. Cukup tangan, tak cukup mulut nak mengumpat. Maka dosa dia pula kita ambil. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, saya tak mampu. Saya beriman dengan hari akhirat. Saya tak mampu. Ya, oleh kerana itu, semenjak saya memahami hadis ini, saya cuba untuk tidak memperkatakan pribadi-pribadi Muslim. Ya, na'udzubillah, saya akan cuba menutup. Ya, cuba mengelakkan kerana mencari keridaan Allah. Jadi begitulah, ya, tuan-tuan dan perempuan. Okey, baik. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang mukmin ketika di dunia,
Nescaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya pada hari akhirat. Tuan-tuan dan puan, saya ingatkan bahawa kesusahan di akhirat adalah berlipat-lipat kali ganda jika nak banding di dunia. Dunia ni tak ada apa-apa. Jadi oleh kerana itu kita nak Allah lepaskan kita dari satu, paling kurang satu ini pun dah cantik dah. Maka Rasulullah kata, siapa yang menghilangkan satu kesusahan. Berbagai-bagai kesusahan manusia ni. Ada susah masalah minda yang perlu diselesaikan dengan perbicaraan yang baik, perkataan yang baik. Ada masalah kesihatan, kita selesaikan masalah kesihatan dia. Ada masalah kelaparan, kita selesaikan kelaparan dia. Ada masalah, berbagai-bagai masalah, maka kita selesaikan. Bantu untuk menyelesaikan. Allah akan bantu kita. Walaupun sedikit, sikit je. Ya, sedikit itu yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Seperti mana yang Rasulullah katakan kepada Aisyah, fattaqun nar walau bisyikin tamratin. Takutlah neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Maksud bersedekah walaupun sedikit. Nak membantu manusia. Maka kita akan selamat di neraka. Okey. Kemudian, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesusahan, nescaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Ya. Yang disebutkan dalam bahasa Arab, ya, perbuatan baik akan dibalas dengan perkara yang baik. Bila kita mempermudahkan urusan orang di dunia, Allah akan permudahkan urusan kita di dunia. Dan kita nak Allah mudahkan urusan di akhirat. Tuan-tuan dan perempuan, memang kita nak. Ya, memang kita nak sangat dipermudahkan semua urusan kita di dunia dan di akhirat. Bayangkan, di antara perkara yang memudahkan urusan kita di akhirat, ya Rasulullah kata, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan syurga. Ini salah satu untuk dipermudahkan di akhirat untuk masuk syurga. Kan? Dan dalam hadis ini menceritakan jika kita mempermudahkan. Oleh kerana itu dalam satu hadis yang mana Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat seorang peniaga ini, ya, mengikutkan kaedah ini, peniaga ini bukanlah orang yang soleh, tapi dia beriman kepada Allah dengan cara yang betul, tidak ada unsur syirik. Cuma ialah macam kita lah, orang, walaupun orang Islam tu berbagai-bagai kategori, ya. Namun dia mengatakan kepada staff dia, pekerja-pekerjanya, kalau ada orang yang susah nak bayar hutang, pemudahkan. Itu dia, ya. Pemudahkan. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita di akhirat. Subhanallah. Kes hutang. Kok orang tu kata, maaf tak mampu, boleh tangguhkan. Okey, tangguh. Tak apa. Ya. Allah, maaf tak dapat nak bayar full, kurang 5 sen. Halalkan. Tuan-tuan dan perempuan, Allah akan pemudahkan kita di akhirat. Dan kemudahan itu kita harapkan. Kenapa di sana tidak ada lagi perkara yang dapat kita lakukan, melainkan kita mengambil daripada hasil yang kita kerjakan. Maka mempermudahkan di akhirat itu menjadi jalan yang percepatkan kita menuju ke syurga. Baik. Kemudian, barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, nescaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan sentiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Allah akan menutup aib kita. Kita nak Allah menutupkan aib kita. Bismillah. Tuan-tuan dan perempuan, dosa kita terlalu banyak. Ustaz ke tak ustaz ke, semuanya serupa. Makhluk yang dinamakan manusia akan melakukan kesilapan. Dosa-dosa kita terlalu banyak. Tak kira dosa kecil ke, dosa besar ke. Oleh kerana itu, saya mengharapkan kepada para pendengar supaya apabila kita pernah melakukan dosa-dosa besar, rahsiakan antara kita dengan Allah sahaja. Jangan dosa besar ini diceritakan kepada kawan-kawan kita. Jangan. Kerana kawan-kawan kita waktu baik, Masya Allah. Tetapi bila dah tak baik, silap-silap habis, ya, cerita kita dilondehnya, dibuka kepada orang lain. Oleh kerana itu cukup. Urusan kita hanya dengan Allah.
Kerana Allah akan menyimpan rahsia kita. Bahkan ada hadis yang mengatakan cukup kita je merahsiakan kita, rahsia kita dengan Allah kerana Allah telah menyimpan untuk kita, maka jangan kita pergi bercerita pula, oh dosa aku pada zaman dulu. Kan? Tak boleh. Satu. Dan kedua, di antara perkara ini yang menarik apabila Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyembunyikan aib ya seseorang Muslim. Kita ramai kawan, kita tahu kelemahan dia, keaiban dia, kesilapan dia di zaman-zaman dahulu. Maka senyapkan mulut kita. Jangan kita nak menceritakan pribadi-pribadi kawan kita walaupun kita seteru dia, kita tak suka pada dia, jangan dibukakan keaiban dia. Itu cara yang jujur. Oleh kerana tu kadang-kadang kita agak tertarik bila seseorang itu ya bagi komen kononnya atas nasihat tengah khalayak ramai di depan Facebook, Instagram, apa lagi yang dia nasihat. Itu tidak baik cara menasihat yang begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, pergi terus direct kepada personal yang kita nak nasihat. By WhatsApp sesama sendiri. Jangan dibukakan di khalayak ramai. Ya, itu kerana kita cuba nak menyimpan aibnya. Oleh kerana itu, apabila dalam bab-bab yang begini kita sebagai seorang mukmin perlu jaga. Ya, perlu jaga. Subhanallah. Saya tertarik dalam kisah Usamah ibn Zaid yang ditegur. Kenapa kamu tidak tegur Osman ibn Affan tu? Lalu Usamah mengatakan, apakah perlu aku menceritakan kepada kamu, aku dah tegur Osman? Ya, maksudnya Usamah ibn Zaid, cucu angkat Rasulullah ini, menasihati Osman secara senyap. Begitu juga cara kita, ya, dalam kaedah ini, cara kita untuk menegur pemimpin-pemimpin, cara prosedur yang ditetapkan. Dia tak boleh bagi boom begitu. Tak boleh. Ya, tak boleh. Maka jaga diri kita. Kerana kita cuba menjaga aib seseorang itu, ya, maka bila kita jaga aib dia, kita jaga apa yang dia buatkan tak betul dahulu, ya, kecuali ada orang-orang yang tertentu yang dibenarkan, maka di situ Allah akan menjaga aib kita, di akhirat juga Allah jaga. Malu tuan-tuan dan puan-puan apabila saya amat takut apabila Allah bangunkan kita di mahsyar, dia buka aib kita di depan khalayak manusia keseluruhannya. Mana kita nak lari? Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah simpankan rahsia kita, Allah pelihara kita menjadi hamba-Nya yang soleh. Baik. Kemudian, dan Allah akan sentiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Okey, ini di antara perkara yang menarik. Tuan-tuan dan perempuan, tolonglah orang, jangan berat sangat tangan kita, ringankan tangan kita, bantulah orang. Apa juga mereka dalam kekurangan, kita bantu had mana yang kita mampu, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan taklifkan seseorang itu mengikut kemampuan dia. Ya, jangan sampai nak bergadai golok kata orang, tak mampu pun kita nak tolong, tak, had mana yang mampu. Kerana apa? Kerana perkara ini amat penting. Allah akan membantu dia, menolong dia di dunia dan juga di akhirat. Ya, Allah akan menolong selama hamba-Nya menolong hamba-Nya yang lain. Itu pasal kalau tak percaya tuan-tuan dan perempuan, ya, saya rasakan kita semua pernah memberi zakat, kan? Di kalangan kita ada yang memberi zakat pada tiap-tiap tahun. Tahu tak zakat itu fungsi dia apa? Daripada 2.5% itu, zakat yang kita keluarkan itu, ya, tak banyak, 2.5% sahaja. Yang mana diberikan kepada manusia ini. Tahun ini kita menyangkakan aku bagi zakat banyak, tahun depan habislah duit aku. Tak. Orang yang keluarkan zakat, dia boleh faham benda ni. Bila dia bagi tahun ni sebanyak 1,000, tahun depan 1,000 tu dah confirm silap-silap lebih lagi. Hai? Dari mana datangnya tu? Ya, subhanallah. Dia bagi 10,000, ya, tahun depan 10,000 lebih lagi dia bagi. Kerana apa? Kedudukan Allah akan meneruskan, ya, kepada hamba-hamba yang rajin membantu dan menolong hamba-hambanya yang memerlukannya. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, berurusan dengan Allah begitu tabiat dia. Ya. Kalau matematik di sisi Allah, kalau kita matematik 10 tolak 1 jadi 9. Ya. Di sisi Allah tidak begitu. 10 tolak 1, 1 tu disedekah, 1 tu jadi 700.
Jadi 710 ada pada diri kita. 709. Berarti bertambah. Ya, itu matematik di sisi Allah. Baru kita faham. Ya, baru kita faham. Itu pasal orang yang bersedekah, Rasulullah dah confirmkan dia tidak akan jadi fakir. Tidak akan jadi fakir jika dia bersedekah mengikut cara yang betul. Baik, kita lihat lagi. Setiap mukmin tentu mendambakan pertolongan Allah, mengharap pertolongan Allah di dunia maupun di akhirat dan mengharap kemurahannya, kerana itulah tidak akan bakhil membantu sesama manusia ini dengan ikhlas seperti yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya yang berikut. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah kerana mengharap keredaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat dalam surah Al-Insan ini agak menarik. Ya, dia ada kaitan dengan beberapa perkara. Kita terangkan sedikit. Cuma nak menceritakan dalam bab ini, orang yang menginfakkan harta dia, memberi makan kerana mengharapkan keredaan Allah. Siapakah mereka? Jom kita buka surah Al-Insan. Surah Al-Insan juzuk yang ke-29. Surah yang ke-76. Okey, jumpa. Kita mulakan ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat kelima. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, iaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Okay. Jadi orang abrar, ini nak disebutkan orang abrar ini adalah orang yang terbaik, yang di kalangan orang yang beriman dan mempunyai perkara-perkara yang terbaik. Siapakah mereka? Mereka diberikan minuman syurga ni. Siapakah mereka? Kita lihat. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu adalah orang yang menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azab mereka merata di mana-mana. Pertama, orang itu adalah orang yang menunaikan nazar. Yang pertama, orang itu orang yang beriman, yang menjaga kewajipan-kewajipan solat, puasa, zakat, haji itu. Yang kedua, mereka ini adalah orang yang menunaikan nazar. Okey, nazar ni macam mana? Kita dalam kaedah kita ni, nazar ni ada dua. Pertama, nazar yang mana nazar yang disebutkan nazar bakhil, dan setengah ulama mengatakan nazar haram, bakhil ataupun haram. Ya, masyhur nazar bakhil ini, bakhil kedekut, nazar kedekut ni masyarakat kita buat. Apa dia? Misalan nazar bakhil ini, ya. Jadi nazar ada tiga, nazar makruh, nazar haram dan nazar apa ni, wajib, harus jadi wajib. Pertama, nazar bakhil ini adalah makruh, yang mana dia bernazar, misalan, kalaulah nak aku pas periksa, aku buat kenduri. Dia kata begitu. Aku buat kenduri, ya Allah. Seolah-olah kalau anak tak pas periksa, sorry, aku takkan buat kenduri untukmu, ya karenamu, ya Allah. Kan? Berarti itu dinamakan nazar kedekut. Kamu berkira dengan Allah dah bagi hidup start daripada kecil sampai hari tua ni. Ya, kamu masih lagi berkira kalau Allah bagi, aku bagi. Allah tak bagi, aku tak bagi. Tu nama dia nazar kedekut. Tak digalakkan. Bahkan setengah ulama mengharamkan, setengah ulama memakruhkan. Okey? Nazar macam tu tak bagus. Kalau aku pas gini, kalau anak aku dapat, kalau aku dapat pergi Mekah, aku buat kenduri. Tak, jangan begitu.
Ya, dapat tak dapat buat, tak menjadi masalah. Yang kedua, nazar haram yang kita tahu bahawa nazar ini adalah nazar yang bercanggah. Misalnya kalau aku dapat begini, aku putus hubungan dengan keluargaku. Tak boleh. Ya. Ataupun aku kalau dapat menang bola ni, aku tak solat beberapa hari. Tak boleh. Haram. Okey. Jadi begitu. Yang ketiga, nazar harus tetapi tunainya diwajibkan. Apa dia nazar harus? Okey. Dia fikir, ya Allah, aku bernazar nak bagi makan. Kan? Pada fakir miskin. Okey. Itu dia. Sebab, tak ada sebab saja. Maka nazar itu diambil kira yang dimasukkan dalam ayat ni. Ya. Nazar itulah, maka dia tunaikan. Bagi makan. Kita masalah bila set bagi makan, nak bagi 100 orang, 200. Tak. Kalau seorang pun dah menepati bagi makan orang miskin. Seorang tu yang harga RM10 kita bagi tu, macam kat Mekah tu, yang RM10 tu, yang kita bagi. Siap nasi, siap ayam, siap air, dan RM10. Maka itu telah menunaikan ciri-ciri nazar yang dituntut. Maka ini nazar yang terbaik yang dimaksudkan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Iaitu mereka yang menunaikan nazar dan takut akan suatu hari azabnya merata-rata di mana-mana. Yakni keimanan kita beriman dengan azab merata-rata di mana-mana di akhirat kelak. Kemudian apa lagi? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makanan yang disukainya. Okey, lihat, memberi makanan yang disukainya. Kepada siapa? Kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Okey, 3 orang yang ditawan tak ada. 2 ni orang miskin dan anak yatim ada. Buatlah walaupun sekali. Memberi makan, itu kaedah kita bila kita pelajari Al-Quran, maka kita cuba nak beramal, cepat kita beramal. Wa yut'imuna at-ta'ama, makanan yang kita suka. Apa kita suka? Tetapi tengok keadaan juga tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita bila kita suka, kita nak bagi, tiba-tiba orang tak suka. Misalnya, aku suka gulai tempoyak. Tiba-tiba orang tu orang putih miskin. Kita bagi gulai tempoyak. Agak-agak jadi ke? Tak jadi. Maksudnya bersesuaian dengan kumpulan itu. Ya, bersesuaian dengan masyarakat itu. Kita bagi. Ya, okey, dia miskin, orang putih tu miskin ya. Dengar keadaan yang tu, tak payah bagi gulai tempoyak. Pergilah bagi pizza ke. Pizza aku pun suka. Bagilah. Ya, makan sama-sama. Macam tu keadaan dia. Okey, baik. Di mana Allah katakan, dan mereka memberi makanan yang disukainya, makanan yang disukainya berkualiti kepada orang miskin dan anak yatim dan juga orang dalam tawanan. Orang dalam tawanan tak ada sekarang. Orang miskin dan anak yatim. Dan ingat tuan-tuan dan perempuan, orang miskin tidak sama dengan anak yatim. Setengah orang dia jumpa, ustaz saya nak bagi zakat untuk anak yatim. Dia tak ada, anak yatim tak ada zakat. Ya, anak yatim tidak ada zakat. Kecuali anak yatim itu miskin. Ya, anak yatim itu miskin. Dia kategori asnaf miskin. Tetapi kalau bagi anak yatim nak bagi zakat, kita kata dia ni tak faham. Ya, tetapi orang miskin ada. Jadi begitu kedudukannya. Namun kedudukan anak yatim terlalu besar di sisi Allah dan orang miskin terlalu besar di sisi Allah. Nampak tak? Bila ada orang miskin, kemampuan kita untuk bersedekah tu ada, pahala tu ada. Okey, kemudian Allah katakan, Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keredaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Tu dia, sedekah ini bukan sebarang sedekah. Tuan-tuan dan perempuan, apa Allah katakan? Kami bagi makan ini kerana Allah. Kita buat kerana Allah dan kami tidak mengharapkan balasan. Kita ni kalau bagi cok kodok kat sebelah jiran rumah kita, ya, cok kodok, kita mengharapkan cok badak.
Sebab apa? Cok kodok kecil, cok badak besar. Kan? Kita mengharap begitu. Itu pun akan merosakkan siri amalan yang terbaik ini. Ini dia special kenapa? Okey. Kita bagi seorang tu, kita nakkan orang tu bagi kita balas balik. Ya? Tak kira lah apa juga balasan. Maka sifat ini akan hilang kebaikan dia. Aku bagi kerana Allah dan aku tidak mahu balasan. Itu balasan. Yang kedua, ucapan terima kasih pun tak mahu. Ya, terpasal jenis sedekah sir ini amat menarik sekali. Dia sedekah orang tak tahu. Nak ucap terima kasih kat siapa ya? Ini yang berlaku pada cucu cicit Rasulullah yang dikatakan salah seorang cicit Rasulullah, dia pernah bersedekah. Orang tak tahu, awal-awal pagi tengok, ada gandum depan rumah. Siapa yang bagi? Intai tak dapat kesan. Mengintai, tengok tak dapat kesan. Ya, tak tahu. Siapa? Bila dia tahu, selepas kematian dia baru orang tahu. Lepas dia mati, benda tu dah tak ada dah. Lepas dia mati, hilang dah. Orang miskin tak dapat apa yang selalu dia dapat pada tiap-tiap hari. Barulah mereka tahu ianya datang daripada cicit Rasulullah tu. Nampak tak? Rahsia. Ini kan pula Allah katakan, ya, mereka ini tidak mahu bagi kerana Allah, tidak mahu dibalas, dan ucapan terima kasih pun mereka tak nak. Kadang-kadang orang tu ambil je, dia belah. Dalam hati kita, amboi, tak ucap terima kasih. Jangan sebut. Dalam hati tak apa, tapi jangan sebut. Ya, biarkanlah. Ya, penting tu. Kenapa kita nak dapat satu title ni? Lepas ni kita ceritakan. Tetapi budak-budak kita kena ajarlah. Ya, bila orang bagi, cakap terima kasih. Itu saya memang akan buat begitu. Budak-budak mereka kena belajar orang berbudi, kita berbahasa. Jadi bila bagi, ucap terima kasih. Ya, kena cakap terima kasih. Biar dia berlatih dalam bab itu. Tetapi kalau orang tu kita bagi, dia tak nak terima kasih, dah lah. Ya, insya-Allah khair. Kita doa kebaikan. Okey. Lalu Allah bagikan apa? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada satu hari, di hari itu orang bermuka masam penuh kesulitan. Dia buat 3 perkara tu, bersedekah dengan yang terbaik, lepas tu tak mengharapkan ucapan terima kasih dan juga tidak mengharapkan balasan, maka ya, dia lakukan kerana takut pada hari waktu itu orang bermuka masam. Lalu Allah mengatakan dalam Al-Quran, maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Bila seseorang itu ceria di akhirat kelak, berarti dia di antara orang yang terbaik. Oleh kerana itu, bila kita bagi je, sedekah tak mengharapkan ucapan terima kasih, tak mengharapkan balasan, Allah akan menceriakan muka kita. Bila cerianya muka kita, maka kita termasuk orang yang, kategori orang yang baik. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan ayat itu tinggal begitu saja. Buat walaupun sedikit, walaupun satu, sekali makan untuk orang-orang lain. Walaupun, ialah ini kaedah kita, bagi mereka yang dilapangkan rezeki, bagi. Ya, belajar bagi. Ya, bagi. Ya, tak apa. Bagilah kepada siapa pun, tak menjadi masalah. Yang penting kita bersedekah. Nak bersedekah pada sekolah saya pun tak apa, nak bersedekah pada orang-orang yang miskin pun tak apa, tak menjadi masalah. Tetapi buatlah secara ikhlas supaya kita dapat beramal dengan ayat ini, ya, walaupun sedikit. Maka di sinilah yang Allah katakan, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah mengharap keredaan Allah dan kami tidak mengharap balasan dan berterima kasih dari kamu. Okey, ini amat penting untuk mendapat muka ceria di akhirat. Namun kalau nak lihat apakah amalan-amalan zakat sedekah kita diterima, insya-Allah kalau sekadar diterima, tidak maksudnya dari sudut kelebihan yang lain itu, kita saksikan pada ayat surah Al-Baqarah. Cuba buka surah Al-Baqarah.
juzuk yang ketiga. Juzuk yang ketiga, Allah berfirman. Ayat yang ke... Okey, ayat yang ke... Kita mulakan ayat yang ke 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai 100 biji. Allah melipat ganda ganjaran bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi maha mengetahui. Itu dia. Nilaian satu butir yang disedekahkan bersamaan 700 di sisi Allah. Ya. Okey, kita lihat lagi. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la azallahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dengan tidak dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperolehi pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah bukakan mukadimah perkara-perkara yang akan membatalkan sedekah. Pertama di sini ialah perkara yang menyakitkan hati. Waktu kita bagi ni, nah ambil ya, ini sedekah saya tak kenang budi. Tak kenang budi itu menjadi perkara yang menyakitkan hati. Okey? Ambil nah ni saya bagi. Campak. Nak sakitkan hati dia. Itu yang tidak jadi. Ya, itu batal amalan. Yang kedua, mengungkit-ungkit. Aku dah bagi kamu punya banyaknya, kamu tak boleh ingat ke? Oh, habis. Ya, rosak. Ya, aku dah tolong kamu ini benda yang teknikal kita ungkit silap. Tak boleh. Kecuali ungkitan seorang ibu, ayah kepada anak-anaknya. Itu memang. Kalau ada anak-anak ni dia jenis tak dengar cakap, dia suka ikut dia je kan. Maka kena ungkit. Ya. Kenangkan balik. Kalau ada aku, janganlah sampai sumpah batu belah batu bertengkuk kan. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas tu Allah katakan bagi orang yang bersedekah tidak menyakiti. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi suatu yang menyakitkan perasaan. Sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha lembut. Ya, perkataan yang baik, minta maaf, saya tak ada apa nak bagi. Ya, mudah-mudahan Allah bagi Tuhan rezeki yang murah. Cukup cantik daripada kita bagi, kita sakiti hati orang. Allah yang bagi kita makan, minum kan, harian tiap-tiap hari kita hidup ni, Allah kata, Ghaniyun Halim, aku kaya dan aku masih lagi tidak membuat kejahatan kepada kamu. Mengungkit-ungkit tak supaya kamu boleh berfikir. Kan? Di sini akhirnya, maka di sinilah Allah rangkapkan apakah perkara yang membatalkan amalan soleh dan kita akan tutup dengan ayat ini. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu membatalkan amalan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerima. Seperti mana seseorang itu menginfakkan hartanya dengan menunjuk-nunjuk kepada orang lain dan yang menginfakkan harta sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka 3-4 perkara ini yang menyebabkan amalan sedekah kita tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, ya, mengungkit-ungkit kepada orang yang kita bagi. Yang kedua, menyakiti hati penerima. Orang yang terima tu sakit hati bila kita bercakap atau memberi dengan cara yang menyakitkan dia. Yang ketiga, menunjuk-nunjuk waktu memberi sedekah tu, dia cek dia sebesar rumah sebiji. Itu bergantung niat masing-masing. Mungkin nak lari daripada lembaga hasil dalam negeri ke apa, itu terpulang masing-masing. Sebab itu kita serah kepada Allah. Dan yang keempat adalah orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Dia tak beriman kepada Allah dan hari akhirat, walaupun dia bina sebiji masjid yang besar untuk umat Islam, tetapi dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka sedekah dia terbatal. Jadi 4 perkara ini, ya, yang menyebabkan perkara sedekah kita yang terbatal. Maka bagi kita sedekah, cantikkan sedekah kita dengan 4 perkara ini, dan saya bagikan cadangan, tambahkan lagi dengan 2 perkara berkaitan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, anak yatim. Apa dia? Pertama, dengan tidak, apa yang kita bacakan tadi, ialah tidak mengharapkan balasan. Ya, dan juga yang kedua, tidak mengharapkan walau ucapan terima kasih. Bahkan Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, sehingga waktu kita bersedekah ni, orang kata terima kasih banyak-banyak, kita kata doakan untuk saya, ya. Tak perlu kalimah itu. Kalau kita doa minta doakan untuk saya, samalah kita mengharap balasan daripada dia. Ya, cukup dia Allah panjangkan umur tuan, Allah murahkan rezeki puan, amin je. Dah, cukup had itu. Jazakallah khair. Jangan kita pergi, panjang lagi, minta lagi, doa lagi. Tak perlu. Ya, tak perlu. Kerana doa itu dia akan jadi tidak ikhlas dan mungkin kita terlepas daripada mendapat keceriaan muka kita di hari akhirat. Dan saya mendoakan kepada pendengar semua, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Allah berikan kekuatan untuk kita beramal dengan perkara-perkara tersebut, dan Allah berikan kita istiqamah dengan amalan tersebut, dan saya mengharapkan Allah ceriakan muka-muka kita, ya, yang akan kita hadapi pada hari akhirat dengan kebaikan yang kita lakukan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam perjalanan menuju syurga Allah, dan Allah ampunkan dosa kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.